Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di dataran kemerdekaan salam, pagi ini saya nak berkongsi sesuatu yang telah saya kongsikan dengan pelatih-pelatih Akademi Kemahiran Hiasan Basmi Kemiskinan pada bulan lepas. Jadi fikir apa nak cakap pagi ini, saya cakap pasal inilah. Dalam perkongsian itu saya bercakap pasal impian. Bagaimana setiap orang, terutamanya remaja, mesti ada impian. Jadi kalau kita berjumpa siapa pun, bukan anak saja, orang muda, kita kena bawa dia berfikir apa impian kamu. Sebab bila kita yang tua-tua ini, kita berbeza bukan susuk badan, rupa dan bentuk. Kita berbeza sebab masa kita muda-muda dulu, impian kita berbeza. Menyebabkan kita sekarang berbeza. Jadi kita berbeza sebab kita memang berbeza impian kita. Apa itu berbeza? Saya nak cakap 4 perkara lah tentang impian ini yang menyebabkan kita berbeza. Pertamanya, impian kita berbeza menyebabkan kita berbeza. Apa itu? Kalau sekarang pun impian kita berbeza, masa depan kita pun berbeza. Kalau macam saya ni, di hari tua-tua esok berbeza. Kalau saya berfikir, berbeza. Jadi, kenapa orang mempunyai impian berbeza? Sebab dia berfikir berbeza. Jadi, ajaklah semua orang sentiasa berfikir tentang masa depan, impian. Sebab dia menentukan siapa kita nanti. Sebab sekarang ini, kita berbeza. Sebab impian kita dulu berbeza. Cara kita berfikir pun berbeza. Senang je. Bagaimanakah nak mengukur impian tersebut? Banyak caranya. Tapi saya nak kongsi satu cara je lah, senang nak ingat. Yang lain saya tak boleh ingat lah, lupa kan, tersasul-tasul lah. Dia adalah pasal SMART. Pertama, spesifik. Apa kita inginkan itu mestilah khusus. Yang banyak sangat. Nak jadi penyanyi lah, nak jadi pelakon lah, nak jadi pemain muzik lah, nak jadi engineer lah, banyak, susah. Sebab kalau terlalu banyak, kita susah nak mengatur bagaimana kita nak menggapai impian tersebut. Dia mestilah spesifik. Kedua, mesti boleh diukur, measurable. Impian nak jadi kaya tak mau. Impian nak duit 1 juta, tu betul. Impian nak kahwin tak mau. Impian nak mempunyai seorang isteri yang baik, tu betul. Impian nak ada rumah, tak betul. Impian ada rumah harga 2 juta. Impian nak berkereta, bukan. Impian nak kereta Mercedes berharga 400,000. Itu betul. Kena ada boleh diukur. Ataupun nak bergaji, nak gaji besar, bukan. Nak bergaji 10,000 sebulan. Boleh bantu mak dan ayah. Itu betul. Measurable. Boleh diukur. Nak lulus tak ada. Bukan nak lulus. Nak dapat A. Itu betul. Ketiga, mesti boleh dicapai. Bukan impian tu. Nak ke bulan lah, nak ke Marikh lah, nak ke Mustari, bukan. Nak mengerjakan haji berumur sekian, boleh diukur. Nak mendapat, boleh dicapai lah. Janganlah jadi macam saya sebut lah ni. Janganlah nak cipta kereta terbang. Janganlah. Keempat, mesti realistik lah. Logik lah. Yang tak logik, akhir sekali mesti tempoh masa. Setahun. Dalam tempoh 5 tahun. Jangan terbuka nak kahwin bulan 12, jangan macam tu. Nak kahwin bulan 12 tahun depan. Itu betul. Kedua, impian ini tentang kita kena ada niat. Mesti ada penyudahnya. Everything should begin with the end in your mind. Itu Stephen Covey cakap lah. Segala-galanya bermula dengan bagaimana dia bermula dengan kepala kita lah. Kalau misalnya kalau kita melihat kematian, kita mula mengenang besok kita mati macam mana. Itu impian lah. Itu macam mana nak mati kan. Bila tengok orang kahwin, orang nak kahwin jangan ingat nak kahwin pula. Macam bujang-bujang tu boleh. Macam mana nak kahwin pula esok. Jadi macam nak membina rumah, kita mula memikirkan bagaimana rumah tu harus dibina. Jangan bina pun nak fikir macam mana dia bentuknya. Paling mudah, kalau kita tutup mata, sebelum kita tutup mata tu kita ingat warna biru di sekeliling kita. Kita fikirlah apa warna biru. Tengok keliling warna merah. Warna merah lah senang. Lihat keliling anda berwarna merah. Tutup mata. Cuba fikir warna merah. Tentu ingat, isteri saya warna merah. Tapi kalau saya tutup mata, kita ingat tadi warna merah. Cari warna hijau, mana nak jumpa? Kan? Sebab itu bukan impian kita. Senang saja. Jadi mesti ada kesedaran pemuda. Ataupun ketiga, impian ini adalah pasal motivasi.
berasal dari perkataan motivation. Dia bermula dengan perkataan motif dan action. Impian mesti ada motif dan alasan. Selagi kita boleh mencipta sebab dan alasan, motifnya, kita mesti boleh bertindak. Yang menjadi masalahnya, kita tidak ada motivation sebab tidak ada motif. Saya macam tu dulu, sekolah, tak ada motif pun belajar ni. Yang tahu saya nak masuk universiti je. Orang bercita-cita nak jadi doktor. Tepat, spesifik. Kita asal masuk universiti dah. Paling best kawan-kawan saya dulu, senior saya, asalkan masuk matrik dah asasi kan. Dulu masuk universiti susah, sains student ni. Jadi dapat masuk asasi, dapat matrik, jadilah masuk sains. Tak apa-apa kursus pun tak kira. Saya begitu juga, asalkan masuk universiti dah. Kalau dulu masa saya remaja, mula menyimpan impian nak menjadi seorang doktor pakar bedah misalnya, dan saya berusaha merealisasikannya, mungkin kini saya pakar bedah. Tapi tidak. Bukanlah mana saya nak jadi pakar bedah, bukan, contohnya lah. Jadi setiap kali kita ada motif, disusuli dengan tindakan, sikap lah, kita mesti berjaya mencapai, menggapai apa yang kita impikan. Dia mestilah ciptalah motivation itu, ciptalah motif dan bagaimana bertindak. Akhir sekali, impian ni adalah pasal sumber, resources yang kita ada. Jangan merendah-rendahkan resource ini. Sumber yang paling besar yang ada pada kita adalah kita lah. Apa dia? Sikap kita. Bagaimana sikap kita? Adakah sikap kita baik? Boleh merealisasikan apa kita impikan? Rajin, bangun pagi kan, beriadah, apa jugalah sikap-sikap perilaku yang boleh kita mencapai untuk menjadi apa yang kita mahukan. Kalau kita nak jadi seorang ahli peniaga, jumpa orang pun tak nak, macam mana? Bercakap pun malu, macam nak jual barang. Kena ada sikap itu, sumber itu. Saya sebut dia adalah pemikiran separasedar kita lah. Perangai kita. Kita perangai ni bukan kita fikir tau, jangan. Fikir boleh, tulis skrip boleh kan. Macam mana nak bercakap orang, macam nak melayan seorang boleh, macam nak layan isteri boleh. Tulis boleh, buatlah. Buat mestilah subconscious mind. Automatic, built in. Dia dijana, dibina sejak kecil. Macam mana bercakap orang, macam tu lah. Senang lah. Bawa kereta lah kan. Kau kalau biasa buat kereta berdesuk-desuk kan. Kesudahnya berdesuk-desuk bilang kau. Semua kau horn. Kawan saya tu menyahon je. Sebenarnya apa kau horn ni? Ni horn ada guna lah. Bukan macam tu. Memandu ni adalah sikap. Cara memandu. Memandu dengan penuh peribahasa. Bersopan pun. Jadi begitu. Kadang-kadang keluar masjid pun berebut tu. Keluar masjid berebut jalan raya. Marah-marah horn-horn orang. Bukan. Jadi sumber kita yang paling akhir sekali adalah diri kita, perangai kita. Selebihnya adalah pengalaman, kita punya timeline, melihat masa lepas kita, apa pengalaman kita, kesusahan kita menyebabkan kita tidak mahu susah, kita mencapai sesuatu yang baik, dulu macam mana, sekarang macam mana, dan kita menjangka masa depan kita macam mana. Dulu, kini dan masa depan, bukan selama-lamanya. Selama-lama tak ada manusia ni, masa depan je, lepas tu selamatlah kau. Jadi kita ada sumber itu. Sumber, kalau tak ada sejarah, ciptalah sejarah yang baik-baik. Akhir sekali kita ada kawan-kawan, manusia, kawan kenalan, ibu apa, yang sentiasa kita boleh modalkan lah. Kita contohilah. Jangan contoh susuk badan, pakaian dan muka je. Tapi contohi cara dia berfikir. Contohi pemikiran dia, kepercayaan dia. Contohi sikap dia yang boleh kita lakukan. Janganlah contoh macam muka dia, tak mungkin akan berlaku. Muka kita tidak boleh tiru orang, perangai boleh. Jadi 4 perkara tersebut, yang pertamanya apa yang kita lihat berbeza dengan orang. Kedua, kita mesti ada kesedaran penyudah kita. Niat kita apa? Mesti ada. Niat saya dulu menyebabkan saya sekarang. Dulu tak ada niat, tak ada jadilah sekarang ni. Ketiga, mesti ada motivasi. Mesti ada motif. Apa kita lakukan mesti ada motif. Apa jugalah. Kalau tak ada motif, tak bersemangat lah dia. Mulalah malas. Mudah. Luntur, senang dilunturkan. Diuji sikit, gagal, kecewa. Akhir sekali mesti ada sumber. Resources. Apa dia? Diri kita lah. Kalau rasa-rasanya perangai tak elok kan. Bangun lambat, tidur lewat, makan banyak. Startlah mencipta sikap yang baik. Saya selalu sebut. Tengok anak-anak tu apa sikap yang dia ada. Saya nak takut kadang-kadang kan. Tapi insya-Allah Tuhan yang pentingnya kehendak Tuhan yang mutlak.
Jadi sekianlah perkongsian, semoga bermanfaat lah. Darling nak cakap apa-apa? Darling saya tak sihat ni. Sekian saja, mudahan berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.